Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam pengorbanan, salam perjuangan untuk anda semua. Kita bersiaran dari Kampung Sungai Jai, Beranang Selangor di Surau Al-Khiriah yang penuh dengan jemaah yang sentiasa bersemangat untuk mencari ilmu dan juga menguatkan sumber dakwah mereka. Dan insyaAllah bersama dengan saya Ahmad Fetri Hayat untuk kongsikan pelbagai ilmu dan juga pengalaman dalam topik yang sungguh cantik pada hari raya yang sungguh indah ini, iaitu berkaitan dengan bakah yang barakah, cantik namanya. Dan lebih manis lagi akan bersama dengan seorang pendakwah eksekutif dakwah dari Lembaga Zakat Selangor yang petah berbicara, yang sentiasa ceria, Ustaz Halim Din di hujung sana. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Ya. Sihat. Ustaz, pertama kali kita bertemu ya. Ya, alhamdulillah. Suasana yang begitu indah di Kampung Sungai Jai ini. Topik kita berkaitan dengan bakah yang barakah. Dan insya-Allah penonton yang berada di dalam surau ini insya-Allah boleh kemukakan soalan kalau ada sebarang kemusykilan, ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan, kita dapat kongsikan bersama. Dan saya nak memulakan Ustaz ya. Kita bersebut tentang bakah yang merujuk kepada Kota Mekah. Kita difahamkan kalau satu tempat itu, kalau namanya disebut pelbagai ya, insya-Allah tempat itu ada ketinggian ilmu, ada kemuliaan, ada kelebihan, ada sesuatu yang unik tentang tempat tersebut. Sama juga dengan bakah. Jadi minta Ustaz jelaskan selain nama bakah ini, apakah nama ini ada dan kenapa ianya begitu istimewa dan dipanggil sedemikian rupa. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia Saudara Fitri. Kita bersiaran dalam rancangan Al-Kuliah TV3 membicarakan topik pada kali ini iaitu bakah yang barakah. Seperti mana yang kita sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah, ada dua perkataan tadi yang disebutkan. Yang pertama iaitu bakah, yang keduanya barakah. Bakah itu adalah nama tempat. Yang keduanya itu barakah. Barakah maknanya ataupun artinya ialah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah ataupun kebaikan yang banyak. Bila mana dicantumkan bakah yang barakah, artinya tempat yang dimuliakan, tempat yang menarik, tempat yang indah dan tempat yang mempunyai terlalu banyak kebaikan dalam sejarah. Nanti kita akan lihat. Jadi kita lihat yang pertamanya, selain daripada nama bakah di dalam Al-Quran, kalau kita rujuk balik di dalam suratul Fath ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Selain daripada nama bakah, maka nama itu juga adalah namanya Makkah. Makkah artinya, maksudnya mengurangi ataupun yang keduanya menundukkan. Apa yang dimaksudkan mengurangi? Orang yang pergi ke Mekah, yang mengunjungi ke Mekah itu, mereka dapat mengurangi dosa yang telah mereka lakukan ataupun dapat terus mereka menghapuskan dosanya. Yang kedua, mereka yang disebutkan mahu melakukan kezaliman, mahu melakukan kekejaman, seperti mana Raja Abraha contohnya. Bila mana tujuan niatnya untuk meruntuhkan Kaabah Baitullah pada waktu itu, maka akhirnya Allah memusnahkan mereka dan mereka binasa dengan tangan-tangan yang mereka cuba nak memusnahkan kota suci Mekah. Di sinilah kita lihat bahawa Mekah ini adalah suatu tempat yang dimuliakan dan pembinaannya sejak daripada Nabi Adam AS yang diturunkan oleh Allah, kemudian sehinggalah kepada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan binaan Kaabah. Bila mana nama disebut itu diulang kali, disebut berulang kali, ataupun kita lihat di dalam Al-Quran, ya, terlalu banyak disebut nama selain daripada nama Bakah dan juga selain daripada nama Mekah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menunjukkan sesuatu yang disebut namanya itu nama tempat diulang berulang-ulang kali, maka menunjukkan ada kelebihan dan ada keindahan dan ada yang dikatakan penarikan yang tertentu. Begitu juga kata Al-Syekh Zainuddin yang disebut di dalam kitab-kitabnya, bagaimana Az-Zarkashi menyatakan juga ada lebih daripada 30 nama Mekah, bukan hanya satu tetapi ada 30 nama selain daripada Mekah. Kata yang dikatakan tadi Syekh Badruddin Zarkashi menunjukkan kemuliaan, keindahan dan adanya penarikan yang tertentu bagi umat Islam. Sudah tentulah kita menyayangi dan merasai kebaikannya. Dan yang seterusnya, nama Mekah itu juga kita boleh dapati di dalam surah At-Tin contohnya, Saudara Fitri. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah, wa hadzal baladil amin. Itulah yang dikatakan negeri yang aman. Dua tanah haramain ini, iaitu yang pertamanya Mekah dan yang keduanya Madinah. Kemudian seterusnya kita boleh lihat surah yang dikatakan surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Maka Allah bersumpah demi negeri yang dikatakan negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang masyhur. Kemudian disebutkan lagi dalam Al-Quran, iaitu tentang masjid yang dikatakan Masjidil Haram.
Begitu juga Baitul Haram, Baitul Atiq umpamanya. Begitu juga disebut lagi dengan namanya Al-Ka'bah Asy-Syarifah. Jadi terlalu banyak nama yang disebutkan tadi selain daripada Makkah merujuk kepada tempat yang mulia dan kebaikannya, dan begitulah masyhurnya, makmurnya setelah mana Mekah itu diteroka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Hajar, bersama dengan Nabi Ismail. Ya. Ya Ustaz, itu baru pengenalan ya. InsyaAllah mukadimah yang begitu menarik sekali telah pun Ustaz berikan. Dan kita melihat bahawa hari ini umat manusia, jutaan manusia berkumpul menyimpan wang dan juga harta untuk bertemu Allah di kota suci Mekah ini. Dan bila sebut tentang kota suci, saya teringat daripada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 96 yang bermaksud sesungguhnya rumah yang mula didirikan untuk beribadah manusia ialah Baitullah di Makkah yang diberkati dan juga menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jadi Ustaz, kita melihat Kaabah itu yang menjadi idaman setiap insan. Baitullah itu pasti ada sejarahnya. Mungkin dapat Ustaz penjelaskan tentang ayat ini dari segi petunjuk apakah yang ingin diberikan kepada manusia yang berpegang kepada asli Islam dan juga kepada ajaran Rasulullah dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih Saudara Fitri. Kaitan dengan apa yang disebutkan tadi iaitu satu perkara yang paling penting, kenapa Mekah itu menjadi tumpuan. Di dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatin mubarakah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya? Allah merujuk kepada inna awwala bait, rumah yang awal dibina di mana yang disebutkan tadi iaitu di Makkah, bi Bakkata mubarakah, bagi manusia untuk beribadat kepadanya, dan di situnya sebagai petunjuk kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Kalau kita melihat tafsirnya di situ, Baitullah itu adalah rumah awal dibina. Bila rumah awal dibina bermakna rumahnya itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 peringkat awal. Pertamanya dibina oleh malaikat. Yang kedua berpindah kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana menurut kata Imam Asy-Syafi'i, maka Makkah itu bila mana Nabi Adam membinanya, Kaabah itu, akhirnya Nabi Adam melakukan ibadat haji menurut syariat ketika itu. Kemudian melakukan ibadat tawaf, kata Imam Asy-Syafi'i. Yang ketiganya iaitu di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ketika itu ditinggikan binaan Kaabah. Dan Kaabah itu kalau menurut kepada pandangan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Baitullah itu merupakan pusat bumi. Artinya bila disebutkan dari pusat bumi, maka Kaabah itu berada di tengah-tengah, center daripada bumi yang kita hari ini berada. Kemudian yang keduanya, dia merupakan suatu tumpuan yang disebutkan tadi seluruh umat manusia maka pergi ke Baitullah kerana mereka mahu mengerjakan beberapa jenis ibadat yang telah difardukan ataupun yang telah ditetapkan. Dan inilah masyhurnya Mekah daripada zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail dan Siti Hajar. Mereka mengunjungi Mekah, ada lagi antaranya air telaga Zamzam, begitu juga lah kelebihan-kelebihan yang lain. Maka kunjungan mereka ke Mekah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak lain tidak bukan mereka melakukan ibadat. Ibadat itu ibadat yang telah diamalkan oleh para malaikat Allah dan juga daripada kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, sehinggalah pada hari ini kita berada dalam suasana bulan haji, kita berada dalam suasana bulan ibadat korban. Kunjungan kita ke Mekah Al-Mukarramah itu di antaranya untuk meletakkan nilai manusia ataupun pengabdian manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah menjadi insan kamil yang diredai Ustaz ya. Dan kita pun dapat gembira berkongsi bersama anda kalau ada sebarang kemusykilan, ada sebarang soalan, insya-Allah kemukakan. Insya-Allah Ustaz akan menjawab segala kemusykilan daripada pihak anda semua. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Al-Kuliah Istimewa dari Surau Al-Qiriyah Kampung Sungai Jaya, Beranang Selangor. Kita kembali lagi selepas ini. Kembali bertemu dalam Al-Qiriyah, siaran istimewa di hari daripada Kampung Sungai Jaya, Beranang Selangor yang dipenuhi dengan
warga emas, ada anak muda, ada semuanya bersatu padu ya. Sediakan sesuatu yang istimewa, juadah yang menarik untuk seisi keluarga kami, warga Al-Quriyah yang datang berkunjung pada hari ini. Sama meraihkan perpaduan dan juga muhibah yang begitu harmonis sekali insya-Allah. Dan kita juga saya bersama dengan Ustaz Halimudin yang setia menjawab soalan. Kalau ada sebarang soalan kemusykilan kita nak dengarkan bersama supaya topik-topik kita bincangkan tentang bakah yang barakah ini dapat kita fahami dengan sepenuhnya. Dan Ustaz, kalau kita berbicara tentang bakah ni insya-Allah 3 hari 3 malam pun tak sudah sebab ilmunya terlalu luas ya. Namun saya nak persilakan kalau ada yang nak tanyakan soalan, barangkali ibu di belakang saya ni dari tadi asyik bersedia untuk tanyakan soalan yang menarik untuk Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Mahiah binti Haji Ahmad daripada Kampung Sungajai nak mengajukan satu soalan pada Ustaz. Nabi Ibrahim juga dipanggil Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Kenapa begitu Ustaz? Itu dia Ustaz, soalan yang pertama. Mungkin dapat Ustaz perjelaskan, silakan. Terima kasih pada puan yang bertanya. Kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Abul Anbiya. Kalau kita merujuk balik kepada surah An-Nisa ayat 125, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah kata, aku mengambil Nabi Ibrahim itu sebagai kesayangan aku. Kalau kita merujuk kepada Nabi Adam, merupakan Abul Bashar ataupun bapa kepada seluruh manusia. Kalau merujuk kepada Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, yakni bermakna bapa segala rasul dan juga nabi yang ada. Yang ketiga disebut Sayyidul Mursalin, penghulu segala nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu adalah ada kelebihan, ada keutamaan dan kepentingan pada nabi dan rasul disebutkan tadi. Kalau kita mengambil pada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim ini dikenali sebagai Abul Anbiya ataupun bapa kepada rasul dan nabi, kerana dianya di antara nabi yang awal membina, meninggikan binaan Kaabah bersama dengan anak Nabi Ismail. Dan kita lihat bagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim ini juga sebagai Rasul Ulul Azmi. Termasuk 5 Rasul yang mendapat gelaran sebagai Rasul Ulul Azmi, yang mempunyai keazaman, kesabaran dalam ujian dan dugaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut di dalam kitab Salah Al-Khalidi, iaitu dia adalah Abul Anbiya kerana Allah yang menyebut di dalam Al-Quran tadi dalam surah An-Nisa ayat 125, bagaimana aku mengambilnya sebagai khalil, kesayangan. Allah menyayangi Nabi Ibrahim. Bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim sewaktu Nabi Ibrahim mendapat satu perintah Allah, yakni menyembelih anaknya yang disebut inni, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku Ismail, aku bermimpi, inni arafil manam, ayah bermimpi pada waktu tidur, maka perintah itu adalah perintah yang datang daripada Allah supaya menyembelih engkau wahai Ismail. Dan apakah pandangan? Di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102, Allah menceritakan bagaimana pengorbanan dan begitulah kesabaran Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Sebelumnya itu, maka tidak ada lagi Nabi dan Rasul diuji sebegitu. Tapi Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, diuji bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim sanggup menyembelih anak, dan seterusnya bagaimana Nabi Ibrahim membina Kaabah. Dan sehinggalah hari ini kita lihat dalam tahiyat yang kita sebut, dalam solat dan tahiyat yang akhir itu, kita menyebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, menunjukkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan Nabi Ibrahim, dan dia juga merupakan onyang kepada Nabi SAW. Kalau kita mengimbau balik, keturunan Rasulullah itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Itulah yang dikatakan masyhur namanya kerana bertemunya keturunan Rasulullah itu dengan keturunan Ismail dan Ibrahim, keturunan bangsa Arab. Subhanallah, penerangan yang sungguh indah sekali. Dapat Ustaz menghafal nama-nama yang begitu baik sekali. Adik faham ya? InsyaAllah kita mendidik generasi yang muda ni supaya memahami ya. Kecil lagi dah biasa dengan ilmu dan juga pengetahuan. Dan baiklah, kita nak bersama pula dengan soalan yang kedua kalau ada. Mungkin muslimah lagi rasanya. Tadi sibuk untuk mengupas bawang, kini bertanyakan soalan. Silakan ya. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Saya Dahlia, saya ingin bertanya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam, yang seperti mana kita tahu dia adalah adik-beradik. Tapi antara mereka berdua ni, siapakah yang lebih tua Ustaz? Terima kasih pada puan yang bertanya. Berkaitan dengan kedudukan anak yang disebutkan tadi daripada Nabi Ibrahim, berlainan ibu. Ya, kita sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim mengahwini Siti Sarah terlebih dahulu, kemudian barulah
Nabi Ibrahim mengahwini Siti Hajar. Adapun sejarah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, kita sedia maklum bahawa perkahwinan kedua-duanya itu mempunyai dia tidak mendapat anak ataupun dalam keadaan dikatakan sebagai mandul peringkat awalnya. Maka Nabi Ibrahim diberitahu oleh Siti Sarah bahawa, wahai Nabi Ibrahim, engkau carilah satu pengganti daripada aku, maknanya kahwinlah engkau yang keduanya kerana aku tidak mempunyai zuriat. Jadi mahukan zuriat yang baik. Siti Sarah mencadangkan kepada Nabi Ibrahim agar kahwinnya, iaitu kahwin lagi seorang. Jadi Nabi Ibrahim memilih di antaranya pembantunya yang bernama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ni mengahwini Nabi Ibrahim dan Allah kurniakan, anugerahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar tadi anak yang dinamakan, anak yang disebut itu adalah Ismail. Dan anak ini merupakan anak yang lebih awal daripada Nabi Ishak ataupun digelar sebagai Ishak. Kenapa? Kerana Ismail ini datangnya daripada perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, dan Allah kurniakan Ismail ini anak yang terlebih awal lagi, dan kemudian barulah Allah kurniakan Siti Sarah bersama dengan Nabi Ibrahim anak yang kedua yang disebut namanya Nabi Ishak. Dan tempoh antara para ulama menyebut iaitu tempoh kedua-duanya iaitu 13 tahun. Nabi Ismail dilahirkan, kemudian barulah datangnya Nabi Ishak. Itu di antara jawapannya bagaimana yang dikatakan tadi, adakah Ismail lebih tua ataupun yang dikatakan Ishak yang lebih tua. Jawapannya adalah Ismail, dan ulama sirah menyebut 13 tahun jaraknya, kemudian barulah lahirnya Nabi Ishak daripada pasangannya Siti Sarah tadi. Inilah satu keajaiban, ketakjuban, walaupun Siti Sarah dah usia agak lanjut, tetapi Allah kurniakan juga anak yang disebutkan tadi namanya anak Ishak yang membawa kepada Bani Israel ataupun keturunan Yahudi yang kita sebut. Wallahu a'lam. Itu dia dari aspek siarah dan juga sejarahnya, sirahnya. Dan kita nak bersama pula, kalau tadi asyik kaum wanita saja yang tersenyum manis tanyakan soalan, mungkin ada golongan muslimin yang nak memulakan soalan, silakan. Saya kira Haji ya, Haji Ismail. Namanya pun ada kaitan dengan topik kita bicarakan hari ini. Silakan Haji. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, adakah benar Siti Hajar itu yakni ibu kepada Nabi Ismail adalah seorang hamba? Benarkah Ustaz? Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya. Kalau kita melihat kepada kitab karangan karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, iaitu disebut sebagai kitab Qasasul Anbiya. Bagaimana kata ulama, sesungguhnya Siti Hajar itu ada beberapa pandangan dan pendapat mengatakan dia ada yang pertamanya daripada disebut sebagai puteri daripada keturunan Qibti di Mesir. Adapun yang kedua, dia disebut daripada anak kelahiran orang yang miskin dan lahirnya di Ethiopia ataupun di Habsyah. Maka kalau kita lihat berbagai-bagai pandangan dan pendapat, kita melihat apapun Siti Hajar itu daripada golongan orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Sebab itu dia menjadi pembantu Nabi Ibrahim pada waktu itu di Mesir. Maka bila mana yang dikatakan Hajar ini menjadi pembantu kepada Nabi Ibrahim, dia membantu, dia menolong dalam perkara, dalam usaha Nabi Ibrahim ya, menjadi bapa pada waktu itu, bila mana Nabi Ibrahim menjadi seorang manusia yang dikatakan tadi Abul Anbiya, bapa segala rasul ataupun bapa segala nabi yang ada. Dan Siti Hajar ini adalah orang yang lemah lembut, orang yang bersikap ramah, kemudian orang yang cukup baik wataknya. Sebab itu Siti Sarah melihat kepada perwatakan Hajar ini, maka mendorong, menyatakan kepada suaminya, wahai Ibrahim, maka lihatlah di antaranya Siti Hajar yang boleh dikahwini kerana sifat yang ada pada Siti Hajar. Orang susah, orang kampung. Jadi bila mana orang susah, orang kampung inilah yang menjadi asas kehidupan. Akhirnya Siti Hajar tadi mengikut ketaatan kepada suaminya, tidak berbelah bagi. Sampailah mereka sampai hijrahnya daripada Syam ataupun balada Syam, mereka pergi ke Mekah dan mereka hidup berada di Mekah sehinggalah membina Kaabah dan seterusnya mereka hidup bersama dengan anaknya tadi Nabi Ismail. Terima kasih Ustaz Berangan untuk soalan yang ketiga. InsyaAllah kita akan kembali bersambung untuk kita kupaskan lagi persoalan kemusykilan. Sebab makin lama nampaknya semakin ramai yang sediakan pen dan juga kertas yang untuk tanyakan soalan. InsyaAllah begitu muhibah sekali. Kita berehat sekali kembali selepas ini dalam Al-Kuliah.
Bertemankan suara marhaban yang merdu, bertemankan kicauan burung, ayam dan itik lembu dan kambing. Sekampung Sungai Jaya, Ranang Selangor. Begitu meriah sekali kita menghibah berkongsi ilmu dalam topik bakah yang barakah dalam Al-Kuliah pada hari ini. Dan kita nak lanjutkan lagi, siapa yang berminat tanyakan soalan. Rugi kalau peluang kita ini ada. Silakan yang terusnya. Abang ya nak tanyakan soalan? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Razali bin Bujang dari Kampung Sengajai. Ingin bertanya dengan Ustaz, seperti mana yang kita tahu sekarang Kota Mekah telah menerima perubahan kemodenan yang begitu hebat. Jadi ada yang jemaah kita yang solat di sekitar komplek Munir Belah. Jadi dalam soalan saya, adakah solat mereka ni diterima seperti kita bersolat dalam Masjid Al-Haram Ustaz? Ya, terima kasih kepada tuan yang bertanya. Dan kalau kita lihat pada waktu dan ketika saat ini, bagaimana Mekah, alhamdulillah, pembangunan yang cukup pesat dari segi prasarana, infrastruktur dan sebagainya, mereka membaik pulih ataupun mereka menambahkan lagi pembaikan yang perlu. Kerana apa? Masalahnya bila terlalu ramai orang yang mengunjungi Kota Mekah pada hari ini, kunjungan itu menyebabkan Kota Mekah terpaksa diperluaskan, termasuklah pembesaran Masjidil Haram yang dilakukan pada waktu ini. Dan soalan yang disebutkan tadi, bagaimana solat ketika ini, juga ada yang solat tidak di dalam Masjidil Haram. Saya nak merujuk kepada beberapa pandangan para alim ulama. Ada setengah ulama menyatakan kelebihan 100,000 sembahyang berada di Masjidil Haram itu, yang pertamanya perlu mereka mengikut imam yang dilantik ataupun imam yang benar-benar menjadi imam besar di Masjidil Haram. Umpamanya Rahman Sudais umpamanya. Maka ulama menyebut bila kita mengikut imam besar Masjidil Haram ataupun imam Masjidil Haram itu, barulah kita memperolehi ganjaran kelebihan pahala yang dikatakan tadi 100,000. Adapun yang kedua pandangan ulama, mereka mengatakan kalau sekiranya nak mendapatkan pahala kelebihan 100,000 kelebihan daripada masjid-masjid yang lain, maka cukup sekadar mereka berada di dalam Masjidil Haram walaupun tidak berimamkan kepada imam yang disebutkan tadi, imam Masjidil Haram. Yang ketiga, juga ada pandangan ulama menyatakan bahawa kalau sekiranya kita berada di tanah haram, kita sembahyang di tanah haram itu juga kita sudah mendapat kelebihan pahalanya 100,000. Jadi pandangan ulama berbagai-bagai pandangan pendapat. Kalau kita lihat pandangan yang paling rajih, pandangan yang paling baik, pandangan yang paling baiknya itu iaitu bila mana kita sembahyangnya di dalam Masjidil Haram dan kita sembahyangnya tadi ikutlah imam yang mengimamkan yang berada di dalam Masjidil Haram. Walaupun bagaimanapun ada daripada kalangan orang-orang Arab ataupun orang-orang yang datang, yang hadir daripada yang jauh, maka mereka sembahyangnya mereka kadang-kadang di kawasan hotel mereka ataupun mereka berada di kawasan kompleks membeli belah. Mereka sembahyang di situ, sembahyangnya sah. Cumanya kelebihan 100,000 yang disebutkan tadi, barangkali kalau menurut ulama yang pertama tadi, maka kita tidak mendapat pahala kelebihannya itu ialah 100,000 daripada masjid yang lain yang ada di dunia. Ya, dan kita bimbang kalau shopping ataupun belah tu jadi ibadah utama berbanding dengan kita bertawaf dan sebagainya. Kita bimbang juga sebab godaan dia tetap hebat. Lalu Ustaz, kita melihat dalam konteks pengorbanan hari ini, dalam konteks Raya Haji ini, kita bincangkan tentang banyak nama Siti Hajar dinaik. Begitu menyerlah sekali sebagai seorang isteri yang sangat taat. Mengikut suami ke lembah Bakah dan sebagainya, tinggalkan bayi yang masih lagi kecil dan sebagainya. Jadi dalam konteks hari ini, kita nak praktiskan kepada hubungan suami isteri. Jadi kita bimbang kalau isteri itu ingin bersama dengan suami berbincang, sehingga timbul nanti soal ingkar pula. Jadi dalam konteks hari ini, apakah yang harus kita amalkan supaya tidak tergelincir dari aspek berkenaan Ustaz? Silakan. Terima kasih Saudara Fitri. Bagaimana kita melihat hubungan Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim cukup baik dan keakraban mereka sebagai suami isteri sememangnya kita ketahui daripada Ismail ketika itu dan dengan Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya ataupun bapa kepada Nabi Ismail. Waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar bersama dengan Ismail dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan menyendiri yang tidak ada orang pada waktu itu di kota Mekah. Jadi bila mana Nabi Ibrahim mahu keluar daripada bumi Mekah pada waktu itu, maka Nabi Ibrahim menyatakan kepada Hajar, aku mahu keluar daripada bumi Mekah dan aku nak balik ke Syam. Aku nak balik ke negeri aku. Maka kata Siti Hajar, wahai abang, sesungguhnya saya berada dengan anak Ismail dalam keadaan kekurangan serba dhaif dan itu ini, macam mana abang nak keluar meninggalkan kami? Maka Hajar tidak beri kebenaran ataupun tidak mahu ditinggalkan oleh suaminya. Ini yang dikatakan pengorbanan Siti Hajar, ibu-ibu sekalian. Kalau kita lihat, Siti Hajar akhirnya mendengar apa yang disebutkan oleh suaminya,
aku mahu meninggalkan kota Mekah. Kerana apa? Kerana Allah yang perintahkan aku keluar daripada kota Mekah. Bila mana Hajar mendengar Allah yang memerintah, apa kata Siti Hajar? Wahai abang yang kusayangi, I love you, I miss you. Begitulah ya. Kita dalam suasana hubungan suami isteri, sayangnya kepada suami, tetapi sayangnya lagi Hajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Hajar mengatakan, kalau sekiranya Allah yang perintah, maka abang pergilah meninggalkan kami, meninggalkan saya dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan yang kami menyepi. Bukan ada orang pada waktu itu di kota Mekah. Di sinilah kita lihat pengorbanan dan perjuangan Siti Hajar sempena dalam bulan Zulhijjah yang kita ada pada ketika ini. Maka kita melihat pengorbanan Siti Hajar sanggup tidak bersama dengan suaminya, dan ketika itu juga anaknya Ismail amat memerlukan di antaranya makanan dan minuman. Dan itulah kisahnya bagaimana Ismail akhirnya dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradah Allah, daripada Ismail itulah lahirnya yang dikatakan air Zamzam, yang mana air Zamzam itu air yang cukup kelebihannya dan juga yang barakah, dan paling istimewa airnya itu yang berada di atas muka bumi. Jadi itulah di antara pengorbanan Hajar bila mana ditinggalkan oleh suaminya di situ, dan suaminya menyatakan kepada Siti Hajar dengan satu doa. Aku tinggalkan dengan doa, aku doakan di bumi Mekah ini dan juga untuk anak dan isteri. Merujuk kepada surah Ibrahim ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa banayya an na'budal asnam. Apa maksudnya? Allah menyatakan, berkatalah Nabi Ibrahim, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman, yakni negeri Mekah, dan jauhkanlah aku beserta anak aku daripada cucuku juga, yakni daripada penyembahan berhala ataupun asnam yang disebutkan tadi, batu-batu berhala. Jadi doa Nabi Ibrahim kepada isteri dan anaknya dan juga cucunya akan datang, supaya mereka tidak menjadi penyembah berhala, tetapi mereka menjadi penyembah kepada Tuhan Allahu Azza wa Jalla. Itu dia doa yang muktabar telah pun Ustaz bacakan ya, untuk kita amalkan bersama. Dan hari ini kalau kita kerinduan, insya-Allah ada SMS ya, ada Facebook. Makcik ada Facebook ya? Kita bergurau je untuk berhubungan, untuk eratkan hubungan. Tapi pada zaman dahulu tidak ada, hanya bergantung kepada doa sebagai sumber untuk kekuatan, Ustaz ya. Jadi kita melihat, mungkin Ustaz dapat ulas sedikit saja kualiti kepimpinan yang ada pada Nabi Ibrahim sebagai pemimpin yang agung yang mentadbir keluarga juga pengikutnya. Ustaz dapat simpulkan sedikit ya. Ya, sebagai kesimpulannya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim memelihara dan mendidik anaknya, iaitu jangan sekali-kali menyembah akan batu-batu berhala. Baik Siti Hajar, baik Ismail, dan begitu jugalah dengan Siti Sarah, begitu jugalah dengan Nabi Ishak anaknya. Bila mana pendidikan yang diasuh kepada anak-anaknya tadi, di antaranya ketaatan kepada Allah. Bagaimana mimpi yang disebutkan tadi, Nabi Ismail contohnya. Bila mana mendengarkan ini adalah perintah daripada Allah, maka jawapan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim itu, apa katanya? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, sekiranya itu adalah perintah yang datang daripada Allah, maka ayah laksanakan. Ayah akan dapati nantinya dengan izin Allah saya daripada kalangan orang-orang yang sabar. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita melihat bagaimana orang yang beriman sifat sabarnya. Begitu juga dengan Siti Hajar, sabarnya, redanya dan ketaatan mereka kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan terlebih dahulu kepada suami, dan begitu jugalah Nabi Ismail mentaati Allah Subhanahu Wa Taala bila datangnya suatu mimpi yang disebutkan oleh ayahanda yang disayangi. Kalau inilah yang diamalkan untuk kita semua, insya-Allah keluarga kita usrati jannati baiti jannati. InsyaAllah keluarga yang sakinah, mawadah warahmah akan kita bina bertebankan kepada ketaatan dan juga keimanan. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kembali dalam Al-Qur'iyah, sumber ilmu dan dakwah untuk anda. Masih kita berhimpun di Surau Al-Khairiyah, Kampung Sungai Jaya, Beranang, Selangor dengan penuh semangat untuk meraihkan ya Hari Raya Ailadha yang penuh dengan keberkatan insya-Allah. Dan Ustaz kita nak berkongsi, kalau kita ke Mekah, kita mencari air Zamzam untuk dibawa pulang. Berpusu-pusu jutaan manusia masuk ke Hijr Ismail untuk bersolat, meminta kepada Allah SWT. Jadi apakah di sebalik kelebihan dan kehebatan di sebalik dua perkara ini Ustaz? Hijr Ismail dan juga Telaga Zamzam ini. Mungkin dapat Ustaz ulas. Ya, terima kasih kepada saudara Fitri. Tentang kelebihan air Zamzam dan juga apa yang dikatakan Hijr Ismail. Kita lihat
Dua-duanya ada sejarah dan berkaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan juga Nabi Ismail. Yang pertamanya yang disebutkan tadi air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah air yang terbit daripada muka bumi. Yang dikatakan air mutlak di antaranya adalah air Zam-Zam. Terbitnya air Zam-Zam itu sejarahnya waktu Siti Hajar berulang alik daripada Safa dan Marwah, di Bukit Safa dan juga di Bukit Marwah. Ketika itu Siti Hajar mahu mencari air. Kenapa? Kerana bekalan air yang dibawa daripada Syam pada waktu itu sudah kehabisan. Akhirnya Siti Hajar amat memerlukan air untuk memberi minuman kepada anaknya Ismail, yang cukup bertanggungjawab. Disayangkan kepada anaknya Nabi Ismail. Maka dia mencari air tadi berulang alik daripada Safa hinggalah ke Marwah. Dan dengan izin Allah, Allah perintahkan agar Jibril turun ke muka bumi. Kemudian daripada hentakan kaki Ismail itulah terbitnya air mata air yang disebut sebagai air Zam-Zam. Bila mana Siti Hajar melihat bagaimana anaknya tadi hentakkan kaki mengeluarkan air, lalu terbit keluar daripada mulut Siti Hajar, Zammi, Zammi, Zammi. Zammi bermaksud apa dia? Kumpullah, kumpullah. Air itu agar tidak keluar ataupun tidak melimpah keluar, maka diletakkan di kelilingnya dengan batu-batu yang kecil supaya air itu bertakung. Dan satu lagi disebut Zam-Zam itu adalah kepungan air. Itu maksud Zam-Zam. Tapi bukan Zam-Zam ala Kazam. Itu lain. Itu yang disebut dalam filem. Nak ceritanya bagaimana Zam-Zam itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Suatu air yang keluar daripada perut bumi dan disebut juga sebagai air mata syurga. Yang ni yang kita katakan kelebihannya. Sebab itu kalau kita lihat pandangan beberapa para alim ulama. Saya ingat bagaimana satu riwayat menunjukkan Abu Zar Al-Ghifari. Dia kata sebulan waktu aku berada di Mekah di awal permulaan Islam, sebulan aku minum air Zam-Zam, kata Abu Zar Al-Ghifari. Yang kedua, bagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, orang yang memerlukan hajat maka mereka minum air Zam-Zam itu dan niatkan hajat, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita rujuk dalam kitab Zadul Ma'ad, bagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan, air Zam-Zam itu aku minum waktu aku sakit. Sebelum aku minum, aku membacanya dengan suratul Fatihah, yakni Ummul Kitab. Bila aku baca, aku hembuskan kepada air Zam-Zam, lalu aku minum. Kata apa dia yang disebutkan tadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sakit yang ada pada aku, kata Ibnu Qayyim, sudah hilang. Di sinilah yang dikatakan kelebihan, di sinilah yang dikatakan khasiat, di sinilah yang dikatakan keutamaan air Zam-Zam itu. Maka siapa yang mengunjungi Mekah sudah pastinya mereka akan mengambil air Zam-Zam sebagai minuman. Yang kedua yang dikatakan hijir. Hijir Ismail ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari sudut bahasa hijir bermakna pangkuan. Hijir Ismail itu batu yang melengkung. Pada hari ini kita pergi ke Kaabah, maka kita akan dapati sebahagian daripada Kaabah itu adalah hijir Ismail. Waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nak masuk ke dalam Kaabah, lalu suaminya Rasulullah SAW menyatakan, wahai Aisyah, kalau sekiranya kamu nak mendirikan ibadat, maka tidak perlu kamu masuk ke dalam Kaabah, tetapi cukup sekadar kamu berada di kawasan hijir Ismail. Kenapa? Di situ di antara sebahagian daripada Kaabah. Kalau kita melihat balik kepada sejarah, Siti Hajar membesarkan Nabi Ismail, itulah tempatnya di kawasan hijir itu. Di situlah Nabi Ismail dibesarkan dan juga dirawat kalau sekiranya sakit, dan dibesarkan sehinggalah besarnya Nabi Ismail. Akhirnya makam Siti Hajar pun juga setengah riwayat menyatakan kedudukannya itu adalah pada tiang yang ketiga daripada hadapan Kaabah. Maka betul-betul bersetentang hijir Ismail itu. Di depannya hijir Ismail itu adalah terletaknya makam ataupun kubur Siti Hajar, ibu kepada Ismail. Dan disebabkan itulah juga Siti Hajar ini digelar sebagai ibu pembangunan Mekah. Dia membesarkan Ismail dan begitu jugalah membantu bagaimana Ismail dan suaminya meninggikan binaan Kaabah. Betapa masyhurnya nama yang disebut sehinggalah pada hari ini, insya-Allah, sehinggalah pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, di samping jemaah berdoa, bertawaf di hijir Ismail itu, kita sempat saksikan juga barangkali ada amalan yang jatuh kepada bid'ah yang tidak ada yang bertentangan dengan apa yang telah pun diajarkan. Mungkin dapat Ustaz perincikan sikit, di samping kita bersemangat untuk beribadah, tiba-tiba terbatal iman, kita bimbang ya, disebabkan amalan bid'ah yang tidak ada dalam Islam. Mungkin dapat Ustaz ulas sikit. Sebenarnya kita tidak dapat nafikan, kita lihat bagaimana amalan-amalan yang kita lihat ramai orang yang mengunjungi Baitullah itu amalan-amalan yang tidak seperti mana yang diamalkan oleh Rasulullah. Kalau kita lihat pada kedudukan tawaf yang 7 kali kita tawaf daripada Hajarul Aswad, kemudian kita akhir juga di Hajarul Aswad. Ramai daripada kalangan kita waktu tawaf mereka tidak ikut panduan yang telah ditetapkan.
Umpama contoh, bila mana mengirikan Kaabah, iaitu sebelah bau kiri kita menghadap ke Kaabah, kemudian kita tawaf. Bila mana ada sebahagian daripada setengah orang kita, dia tidak melakukan sebegitu keadaan, bila mana dia mencari-cari isteri dia ataupun mencari anak, dan akhirnya kedudukan dirinya sudah terpesong. Itu di antara satu. Yang keduanya, bila mana orang yang sedang melakukan tawaf, mereka memegang kain kelambu Kaabah umpama, ada sehingga yang menjilat-jilat kain kelambu Kaabah, ada sehingga yang menjilat batu-batu Kaabah yang ada di situ. Sehinggalah di kawasan Hijr Ismail pun begitu juga. Mereka dalam keadaan tawaf sudah masuk di dalam kawasan Hijr Ismail. Yang ni sebagai suatu peringatan, kalau sekiranya kita tidak ikut panduan yang telah ditetapkan, ataupun kita menyeleweng daripada sebenarnya amalan yang diamalkan oleh Rasulullah, akhirnya amalan ibadat kita tidak diterima oleh Allah, bahkan amalan itu sebagai amalan yang bid'ah ataupun ibadat yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjejaskan ibadat haji baik umrah yang kita lakukan pada waktu itu. Ya, na'udzubillah, semoga kita terhindar semua itu. Dan Ustaz, sebagai kesimpulannya dapat kita rumuskan, apakah mungkin kepada mereka yang sedang kini berjuang di Tanah Suci, doa-doa yang harus dikirimkan dari anak yang tinggalkan di sini supaya sentiasa kita terikat dengan kasih sayang kerana Allah SWT. Mungkin dapat Ustaz rumuskan dengan cantiknya. Sememangnya bagi harapan ibu dan bapa mengharapkan doa daripada anak-anak dan juga waris yang ada yang tidak pergi ke Baitullah ataupun yang tidak dapat mengerjakan ibadat haji. Doa yang kita mohonkan agar mereka yang pertamanya mendapat haji yang mabrurah. Sebab Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, hajjatun mabrurah, haji yang mabrur itu kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. Tidak ada balasannya melainkan yang dikatakan tadi, balasannya lebih baik daripada isi dunia dan dunia yang ada. Begitu juga yang keduanya yang dikatakan hajjatun mabrurah laisa laha jazaa'un illal jannah. Mereka diberi iaitu balasan syurga yang kekal abadi. Dan kita mengharapkan mereka juga diberi keselamatan oleh Allah dan diberi kesihatan yang baik, dan mereka dapat melaksanakan rukun dan wajib haji itu dalam keadaan yang sempurna. Mudah-mudahan mereka mendapat haji yang mabrur. Dan sekembalinya mereka daripada Tanah Suci Mekah, kita sebagai waris, kita sebagai ahli keluarga, sebaik-baiknya kita memeluk mereka, dan kita mengharapkan agar kita juga insya-Allah satu hari nanti diizinkan oleh Allah dapat bertemu, yang dikatakan bertemu Baitullah, bertemu rumah Allah, dan dapat melaksanakan ibadat haji dan umrah dengan baiknya. Inilah doa yang perlu kita baca dan perlu kita doakan selesai daripada solat. Insya-Allah mudah-mudahan keselamatan dan juga mereka terjamin kebaikan dan seumpama, mudah-mudahan haji itu haji yang mabrur. Terima kasih jazakallah Ustaz Halimudin, Eksekutif Dakwah Lembaga Zakat Selangor, yang berkongsi pengalaman yang begitu bermakna untuk kita tingkatkan kefahaman tentang sirah, tentang ibadah. Semoga bernilai dengan makna yang diterima oleh Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk semua penduduk Kampung Sungai Jai, terutama di sungai ataupun di Surau Al-Qirah ini, yang berkongsi sama-sama semangat perpaduan muhibah. InsyaAllah kita dapat ilmu, akan kita amalkan, kita sebarkan untuk perjuangan yang abadi. Sekian kita punya bingkisan yang istimewa dari Surau Al-Qirah Kampung Sungai Jai, Beranang Selangor. Semoga bernilai ibadah diterima sebagai Allah sebagai majlis ilmu yang memberikan unsur-unsur sakinah yang bawa kepada kebaikan, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.